الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك خير هذا العام، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا العام وشر ما بعده. Alhamdulillah. Pada malam ini kita mari baca satu hadis mengenai fitnah, iaitu hadis yang masyhur kata hadis Huzaifah bin Al-Yaman. 2 minggu telah lepas tu kita mari duduk jadi muqaddimah apakah arti fitnah dan sebelah kara fitnah tu. Kita belajar dah satu persatu dan kita ambil sedikit sebanyak mengenai sejarah dan kelebihan Huzaifah bin Al-Yaman. Seorang yang bijak, orang remaja yang bijak. Dia adalah tuan punya rahsia Nabi. Dia panggil sahibu sir ataupun sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala rahsia apa semua tu duk dia belaka, terutamanya nama-nama orang munafik. Nama-nama orang munafik duk di tangan dia. Siapakah hari ni pun tak tahu. Nyagi susuk sungguh tak apakah dia mati pun tak tahulah. Buku-buku kitab-kitab dia tu tak ada duduk taruh. Orang-orang mai duduk mi baca apa semua tak ada. Kerana rahsia dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak ayat kata Huzaifah tu katuk ilmu, tutup ilmu, tak ada sebar ilmu, tak boleh kata sebab hak ni Nabi perintah dah kata sekat mung ya. Mung nak tahu. Sekadar mung ya tahu. Orang lain tak boleh tahu. Itu dia panggil sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang antara orang yang bijak, dan dia mengaku diri dia kata dialah yang paling tahu mengenai hal-hal fitnah. Dia tu dia hak duduk boyak kan. Kata Nabi biasa duduk mengajar ceramah khutbah. Lepas semaya subuh tu selalu dah Nabi naik mimbar royak hal fitnah. Royak ceramah mengajar baca hadis tu. Tak reti-reti siapa ke Zuhur. Siapa ke Zuhur? Berhenti semaya Zuhur. Sudah semaya Zuhur, sambung semula pula, Rob song pula. Kawan sahabat dengar tunggu. Dok ingat ke lepas Zuhur start, dok kena ke semaya sah. Berhenti semaya sah. Lepas semaya sah, royak pula dah cara fitnah. Siapa kau mengorek? Nang yau, dia panggil reng yau sungguh hal fitnah. Ambil lepas subuh siapa kau mengorek? Royak hal fitnah sejen ni pun tak tahu nak royak lagu mana dah. Ni Nabi royak siapa ko 12 je dah lebih kurang. Ambil lepas subuh siapa ko mengorek ni 12 je lebih kurang. Huzaifah royak kata orang yang paling reti sekali, orang yang paling aling sekali mengenai fitnah, orang yang paling hafal hadis hak Nabi royak hari tu. Orang ingat habis hari tu, tu orang paling alim sekali mengenai fitnah. Lepas tu Huzaifah dia mengaku kata aku orang hak pandai sekali. Pandai sekali maknanya orang hak paling ingat sekali. Takabur kata. Tak ada pergi ikut takabur dak. Tak ada takabur. Jadi royak kata dia pandai. Duduk di hati dia lah. Duduk di hati. Lepas tu kita duduk dia dak anggap kata Huzaifah ni royak tu bukan atas dasar kata dia tu nak takabur, nak tunjuk ke orang dak.
Cuma nak ayat kata dia di kalangan sahabat yang paling hafal sekali hadis fitnah. Jadi hadis hak kita nak dengar ni sebut di dalam Bukhari dan Muslim. Huzaifah, nah, apa dia yang seperti mana yang telah diceritakan oleh Abu Idris Al-Khawlani bahawa dia mendengar Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma kita belajar dah kata Huzaifah dan Al-Yaman tu sahabat, sebab tu kena kata radhiyallahu anhuma. Nah, pak dia ni sahabat juga. Nah, sahabat juga. Mati dalam perang Uhud pak dia. Pak dia mati dalam perang Uhud, mati kerana puak Islam juga salah bunuh. Nah, kita salah bunuh. Nah, Huzaifah ni duk berada pak aku jangan tapi tak dengar. Orang ketika mati. Nah, setelah itu Nabi pun bayar fidyah. Bayar fidyah ni berapa? 100. Salah qatlu amdin maknanya 100 ekor unta. Nah, Nabi bayar fidyah. Bayar kepada Huzaifah. Tapi Huzaifah tak ambil terima, kemudian dia sedekah semua 100 ekor unta tu pada jalan Allah fi sabilillah. Tu dia panggil bertambah kasih lagilah Nabi ke dia ni. Nah, Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, banyak yang ni kita dengar belakang dah cerita-cerita mengenai kelebihan dia sikit sebanyak. Nah, Huzaifah bin Al-Yaman. Dia berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Adalah manusia sahabat-sahabat pada masa itulah, an-nas di situ maksudnya sahabat. Dia bertanya, mereka itu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan. Pok sahabat kalau nak mengaji dengan Nabi kak, dia tanya molek lah, balik molek lagu mana nak buat kebaikan kepada ibu bapa, nak buat lagu mana, nak masuk syurga lagu mana, gapo retik zikir hak aku kena baca. Nah, tu pesen-pesen jenis kebaikan. Pap buat, di pesen jenis pap buat. Nah, molek lah, tak ada gapo, tak ada masalah. Jadi pergi tengok benda kebaikan. Tapi Huzaifah nak ayat kata dia sidik ni, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tetapi aku sore ni tak suka dengan demo ramai-ramai. Aku suka nak tanya Nabi mengenai hak kejahatan. Pap lop, ceng lop, balik tak molek. Balik kejahatan. Tujuannya bukan kata pasal jenis negatif men dak, bukan pasal jenis orang monglok nengerai dak. Bukan pasal jenis monglok nengerai, tapi semata-mata makhafata ayyudrikani. Nah, kerana apa boleh aku pergi duduk berahi tanya Nabi mengenai kejahatan ni? Kerana takut kejahatan tu mari duk temu dengan aku. Aku tak kenal. Aku ramak kucing kena korima. Nah, tu ya lagu tu. Aku ramak benda ada pedah tapi benda jahat. Sebab tu aku nak tanya benda jahat. Takut benda-benda lagu tu, benda-benda tu mari jumpa dengan aku. Di sini kata ahli tafsir, mufassir hadis gapo semua ni, dia royak kata kita ni tak cukup hidup atas dunia ni. Jadi orang panggil gapo? Jadi juh ni lagu mana juh? Nak buat benda molek ya. Nah, benda molek dia panggil mai tan kem, mai tan lok. Tak ada dengan dunia, tak ada. Penipuan dunia, kejahatan dunia ni tak ada, dia tak ada dah. Jadi apabila dia tak ada tu, dia duk ramak ke dunia sekadar hak molek lagu tu. Sekadar molek hak dia tu. Jadi apabila dia jumpa dengan dunia yang lebih luas daripada dia, dia tak ada nak kawal diri dia. Situ bahaya. Jadi maknanya baik dan jahat ni kita kena sekali. Anak-anak kita ni
sekolah-sekolah learning tu adalah dia mau duduk ayat kata naik ke atas pergi ngaji kok hak jai mana ya. Kalau jalan tu mai ikut kampung-kampung mana mari jalan sudah selalu. Pergi ikut bakok apa pun sudah selalu dah. Kih apa ni? Kih tidak ada pendedahan mengenai kejahatan. Lagu mana anak-anak nak guna hidup di dalam orang panggil cabaran-cabaran. Hidup dia 15 tahun, rumah sekolah. Rumah sekolah. Pas dalam sekolah pun orang kelubung belaka. Dia tak jumpa orang tak kelubung. 18 tahun. 18 tahun dia tak jumpa dalam suasana orang hak tak kelubung. Guru main ngajar dia, saing dia pergi mana-mana pun jumpa orang kelubung belaka. Jadi tidak ada gapo dia panggil. Mai mi phum tan than. Mai mi phum tan than, tidak ada antibody. Jadi apabila dia pergi ke masyarakat luar, tengok orang tak pakai kelubung belaka, dia rasa sudahlah, salahlah dia. Tu mudah cabut, lepas tu nak pergi turut demo belaka. Kerana dia mai mi phum tan than. Dia tak tahu ayah dia, sekolah dia, masyarakat dia tu tak ajar dia supaya nak hidup menghadapi bagaimana nak pacerna kapsing cuarai, bagaimana dia nak menghadapi benda-benda hak tak molek. Kita kena ajar juga anak. Ajar anak ni bukan ajar siapa kena dia suruh pakai cabut hijab dak, tapi kita kena peluk fang serum royak kata benda hak tak molek lagu ni dia nak pergi jumpa. Tu dia panggil benda baik, benda jahat lah. Anak-anak kita lah ni tahu kata buat benda baik, tapi tak tahu buat benda hak tak baik lagu mana. Dia tak tahu. Dia tak tahu kata lepa ke apa. Lepa jabir plastik tah kereta tu salah. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Karena tak ada siapa royak dia. Jadi kita royak atau buat benda baik itu ya. Ittaqullah kalau tak khatib. Gapo dia ittaqullah? Kena royak juga rakyat. Tu dia tak tahu. Sebab tu dia naik kereta gapo lah patung tung tak tahu lagu mana. Sebab tidak ada royak rakyat. Apa dia benda-benda kejahatan lagu tu. Bapa orang-orang kita ni orang panggil mudah tipu, mudah kena tipu ni ikut mari. Kena belaka dah terutama buku-buku duit ni mari selalu. Bapa habis sekara, suk dengan berah lamah lah dengan minyak lah, dengan komputer macam-macam mari belaka. Dia panggil chair gapo, chair dulu masa dulu sekali ni chair camoy. Lepas pada tu ada skim cepat kaya. Malaysia dia panggil skim cepat kaya. Malaysia dia panggil D, 5D. D okey. Duduk diam-diam dapat duit. Tu duduk diam-diam dapat duit ni hak istilah Malaysia. Hak pesening ni 15 tahun sekali. 15 ataupun 10 tahun sekali dia mari. Kerana hak puak perik itu dia perik dah. Lepas tu 10 tahun dia mari generasi baru, mari hak puak baru dah. Hak umur 10 tahun tu umur 20 dah. Umur 20 ni hak bening lah nak dengan kereta, nak dengan rumah. Dia raimai pula 20 ni. Apa 20 25 ni. Hak umur hak kena dah 10 15 tahun hak tu perik dah. Mai hak baru pula. Ataupun hak umur 25 hak 30 tu pergi temu hak lain pula dah. Jadi hak dulu hak ni berah tak serupa sat, tak serupa. Tu tak serupa. Jadi benda-benda lagu ni kita kena tahu benda baik, al-khair dan asyar. Dia panggil ru thau than lok. Ru thau than lok ni kena widda. Terutamanya benda-benda hak jahat yang ada wang pen untuk nak buat jahat dah. Dia tak mari dengan jahat selalu benda-benda hak wang pen hak molek ni. Cara dia gapo dia panggil ramuai, cara dia aram pabot, cara dia mukaddimah ni hak molek. Hak comel.
Syaitan ni dia nak main menggoda Nabi Adam ni, dia kata dia buat main sesawat, main ngilimpal lah. Aku ni royak kemung ya. Suruh makan buah duduk dekat pohon kayu tu. Nah, kerana gapo? Kerana Tuhan nak mu kekal, kalau mu makan tu mu kekal duduk dalam syurga selalu dah. Nah, aku nasihat ya kamu ni. Nah, aku nasihat inilah minas salihin minan nasihin. Aku ni Allah niat baik, tang cai di kat tan tang cai di. Tapi tujuan dia penipu. Hak tu hak bahaya tu, sebab tu kita kena tahu. Dalam hukum, dalam usul fiqh dia panggil gapo? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah adalah mempunyai hukum serupa dengan maqasid. Gapo dia maqasid? Maqasid ni tujuan paumai, tepat kita nak. Tu maqasid. Wasail, wasilah, cara hak kita nak pergi pada maqasid tu. Cara jalan matrakan dengan paumai ni dalam Islam kena hak tulah ya. Kena sama-sama molek. Paumai di matrakan di dua, tong di dua. Jadi ada orang setengah-setengah ni tujuan dia tak molek, tujuan dia tak molek, tapi dia buat hari cara nak pergi pada tujuan dia ni molek. Misalnya gapo ada gapo tujuan tak molek, tapi dia buat hari dengan apa dia? Contoh lagu ana Ustaz Sri. Dia nak nipu supaya dengan pok-pok cek apa semua ni, buat kong tu nak nipu. Tapi dia gi kumpul duit, suruh kutip khairah, kita menego kita ni bayar zakat lagi, nak menipu orang. Dia buat ni mula-mula. Tujuannya nak kumpul duit sebanyak mungkin untuk nak menipu orang. Dia panggil al-wasail laha ahkamul maqasid. Tujuan jahat tapi cara molek, cara tu pun tak kena juga, tak molek juga. Tak molek juga. Kadang-kadang benda tu benda haram. Kita jual barang, jual kedai rocek ni gapo misalnya. Kalau dalam kitab tu dia waktu jual masa dulu orang jual pisah. Orang jual pisah haram. Jual pisah, jual senjata. Tak ada apa boleh jual pada siapa-siapa. Tapi kalau kita yakin kata orang ni mai beli pedai, mai beli pisah pak kita ni, dia nak pergi mengenak demo tu, dia nak pergi tikai demo tu, haram tu, haram jual. Kalau kita yakin lah, kita yakin. Tak wajib usul Ustaz, tak wajib usul hak lain. Tapi hak ni hak yakin. Hak yakin cerak dah. Nak beli ni, nak pergi pakai kau tu. Orang hak jual kok di kedai-kedai, di kapur-kapur ingat molek. Wairung main duk beli kok tu. Tak wajib usul Ustaz. Tak wajib usul lagu mana cerak. Hak cerak dah. Mari dengan khayal dah. Mari dengan mata tak tahu lagu mana dah. Duk tak wajib usul kat mana lagi. Mai beli kok tu. Ingat molek. Haram jual kok. Haram kalau pada ketika itu kita yakin kata Wairun mai beli kok ni untuk nak pergi capur dengan yaba dia nak pergi apa? Haram. Hak masalah baikot dengan Amerika tak Amerika tu hak suku lagi. Tak suku. Tapi hak ni dia panggil al-wasail laha ahkamul maqasid. Cara dia panggil wasilah. Benda hak cerak nak pergi buat benda hak haram, maka benda hak nak pergi sapa tu pun wasilah dia tu pun adalah haram juga. Jadi benda-benda lagu ni kalau kita tak tahu, kita tahu benda-benda molek saja, tak tahu benda hak tak molek, leliam hak hidup atas dunia ni kita tak tahu, lagu mana? Sebab tu dalam Islam tak cukup nak ubudullah, nak beribadah kepada Allah tak cukup, kena wala tusyriku bihi syai'a, jangan bersyirik. Nak semaya saja, nak beribadah kepada Allah saja dengan tak belajar lagu mana cara untuk nak bawa pada syirik, tak sepenuh orang tu.
tak sebenar. Nah, sebab tu dia kena orang panggil kalau dalam bab akidah ke apa semua dia kena ada nafi isbat ke? Ada nafi isbat la ilaha illallah. La ilaha illallah tu nafi isbat dah itu. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min wa may yu'min billahi wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Wa man la wa man yakfur bit taghut wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah. Nah, wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah. Kena kufur pada taghut dulu, baru boleh beriman pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tu. Jadi dia panggil apa dia? Kena tahu benda hak molek dan hak tak molek sekali. Akidah lagu tu juga. Bapa banyaknya tersebar benda-benda bid'ah tempat kita khurafat. Kerana dalam sekolah tak belajar bab bid'ah, tak belajar bab khurafat. Gapo dia khurafat, gapo dia bid'ah, tak belajar. Bapa banyak-banyak benda-benda hak jadi nak membawa kepada syirik. Dalam bab syirik ni tak ada satu bab pun kita duduk mengaji dalam bab syirik. Dalam kampung-kampung kita lah tak ada. Ngaji kita, ngaji orang panggil usul ke ngaji gapo 20-30 tahun, duk ngaji dalam bab tu lah, tapi tidak ada apa dia satu bab untuk nak beri penekanan kepada masalah syirik. Sebab tu jadi pak kita jadi ada setengah-setengah. Teruk hidup percaya kata, ada kata hak tu boleh, hak ni boleh. Kerana tak mengaji, tak belajar. Tu jadi Huzaifah bin Al-Yaman ni dia tanya benda hak kejahatan tu. Nah, apa dia benda hak jahat? Makhafata an yudrikani. Maka dia berkata, faqultu ya Rasulullah. Maka aku berkata, aku tanya wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah. Puak kita semua ni pada masa dulu lah duduk dalam keadaan jahiliyah sungguh. Gapo dia jahiliyah maknanya bukan Islam. Tak kira kalau menikah pun menikah jahiliyah. Kalau jalan tongtiau pun tongtiau pasal jahiliyah. Prakcung pun prakcung jahiliyah. Bawa anak pergi jalan tepi patah bukit bukau pasal bawa jalan anak pasal jenis jahiliyah. Ikut cara hidup kami jahiliyah berlaku pada masa dulu. Ini Huzaifah kata. Nak sembah Tuhan tu pun sembah pasal jahiliyah juga. Buat haji jahiliyah. Buat haji dah kita duk belajar kan dalam hadis sahih. Haji lagu mana haji jahiliyah? Haji telanjang dia apa? Sedek telanjang keliling Kaabah tu telanjang tepuk yo ye telanjang tina jatuh. Nya kata buat ibadat boleh kira. Teruk. Pak dia kata buat ibadat. Hak balah perang jenis kata duk tuduh menuduh duk kotki tindah zalim hak tu tak sah pasal dah hak tu. Kalau dia menego pun dia menego pasal jahiliyah, jual beli jahiliyah, nikah kahwin jahiliyah. Ikut dia nak buat gapo? Nak buat rumah pasal jahiliyah. Lagu mana buat rumah jahiliyah? Tahu. Dia pergi tengok hari ni kena kedak. Ni bulan Muharram boleh kedak. Tu bulan Muharram. Nah, boleh naik kedak rumah, naik rumah malam Muharram. Bunyi Muharram. Allah. Insya-Allah. Tu yang Allah berlaku orang buat rumah bulan Muharram. Naik rumah. Ni kita ni esok lusa ni. Nah, raja Perlis. Anak raja Perlis nak mari letak batu asah di Serong. Nah, dia nak buat suti rumah untuk dia sebanyak 20 juta kop. InsyaAllah. Nah, 20 juta bat. Dia panggil pecah tanah. Saat sedih. Bukan letak batu asah dah. Pecah tanah. Bulan Muharram. InsyaAllah. Nah, dia nak mari buat bulan Muharram. Nah, nampak kita sabit boleh lepas raya haji baru ni Allah menikah nak hari. Lah ni senyap ni tak ada ni. Bulan Muharram. Kok ana? Sudah berlaku. Nak menikah sedih, kalau sedih pun dia sedih pasal jahiliyah.
Kalau mujur jahiliah. Allah, lagu mana? Mujur bahasa jahiliah. Mujur terupa ke Tuhan, terupa kepada Allah SWT. Orang kita ni nak mujur tekah mana tekah? Tekah nak menikah. Mujur. Nah, tekah nak menikah, mujur dia. Pas mujur ke mana? Kena panggil orang dikir kau panggil hari wak makan tu pun kena Allah ni panggil danduk, panggil gapo. Tak boleh nak makan gula, kita nak penuh bengeng habis telinga-telinga tu. Ha tu dia. Mujur. Pakal kita tanya, bahasa dia ustaz. Oh budak-budak. Ha tu. Ha tu dia. Gitu ya lah. Jahiliah. Hak ni Huzaifah kata hak masa dulu. Jahiliah hak dulu. Jahiliah hak dulu maksud maknanya syirik itulah. Nah, bersyirik, kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kami telah pun berada di pada zaman jahiliah. Nah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin, dan jahat, tak molek, mengaruk, perang gi mari, musuh gi mari, beratus-ratus tahun. Ki sikit ya boleh perang sampai ke beratus tahun. Suti kapung, balah kapung tu habis rumpok ni, pesai pula dah ruang anak ni. Mung lalah mana dengan kapung tu, tak sah tegur lagu siapa-siapa bila. Nah, perang gi mari sampai ke beratus tahun. Faja'anallahu bihadzal khair. Tapi Allah Subhanahu wa taala membawa datang dengan kebaikan ini. Maknanya mung mari wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad. Bo keadaan umat manusia pada ketika itu duduk dalam gelak gulita jahiliah, maka Allah bawa datang kebaikan mari. Maknanya baik nur, wahai Islam, wahai hidayah, marilah ni hak sepengah kami duduk lah ni pada masa Nabi dululah. Lepas tu nak ayat kata cidik dia ni. Cidik Huzaifah dia katakan fahal ba'da hadzal khair min syarr. Lepas pada molek ni hak lah ni hak kita duduk hidup mung dah ada lagi learning tu. Lepas pada molek ni ada lagi kau nak mai jahat semula. Ada pula ke jahat semula. Jadi tak tergambar, kita cuba tergambar pada masa Huzaifah. Nah, hak lah ni hak Huzaifah lah ni duduk di Madinah dah ni, bukan duduk Mekah dah. Duduk di Madinah. Orang semua bobek apa semua pakat mari masjid. Nah, aman, damai, tidak ada lagi apa dia panggil apa? Rusuh, tidak ada lagi nyamung apa semua, tak ada. Jadi habis lepas pada masa ni ada kedak lagi jahat nak klik lagi pada apa dia kejahatan semula. Qala na'am. Nabi kata ya. Ada lepas pada kebaikan ni nak timbul kejahatan semula, maknanya nak timbul pada masa jahiliah semula. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khair. Aku tanya pula, tanya Huzaifah ni tanya pula Nabi, dia kata, aku tanya Nabi pula, adakah lepas pada jahat hak yang kedua ni, ada pula lepas dah tu kebaikan? Qala na'am. Nabi kata ya, ada pula kebaikan. Kebaikan yang kedua dah lah. Kebaikan yang kedua, kebaikan mula-mula hak Nabi. Hak ni kebaikan lepas daripada berlakunya kejahatan. Ada kebaikan wa fihi dakhanun, tetapi di sana adanya dakhan. Baik, tapi baik tak berisuk dah. Baik hak ada gapo dakhan, maknanya asap. Tadkhin maknanya rokok. Mudakhin orang yang berokok. Nah, dakhan maknanya asap. Ada asap. Baik ada asap. Fakultu wa ma dakhanuhu. Gapo dia asap tu? Huzaifah tanya, gapo dia asap? Asap hak nak mari dalam bersama dengan kebaikan tu. Nabi jawab kata qaumun yahduna bi ghairi hadi. Nah, dalam riwayat sahih Muslim kata tambah lagi qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Satu kaum yang mereka berpegang dengan ajaran bukan dengan ajaran aku. Ada. Lepas pada ni ada lalu dah. Allah Rabbi.
Tak tahu masa mana, lepas belakang dah. Lah ni pun